yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Alhamdulillah, dengan izinnya juga dapat kita berkumpul sama-sama di auditorium Saidina Umar, intim yang serba indah ini. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kepada semua tetamu yang terdiri daripada para tetamu-tetamu berhormat, para pensyarah dan pegawai-pegawai pentadbiran dari Politeknik Ungku Umar. Tidak lupa kepada muslimin muslimat, para jemaah Masjid Sultan Azam Shah Ipoh, juga tetamu-tetamu yang datangnya dari seluruh pelosok Ipoh, juga yang datang dari luar Ipoh, yang sudi meluangkan masa dan tenaga untuk sama-sama menghadiri majlis ilmu kita pada hari ini. Jelas terpancar dari riak wajah hadirin sekalian, rasa teruja dan nampaknya sudah tidak sabar untuk mendengar kupasan tentang keluarga misali yang sama-sama kita impikan, yang pastinya akan dikongsi oleh ahli-ahli panel hebat kita pada hari ini, iaitu siapa yang tidak kenal ya? Biasa kita tengok ustazah dalam TV je ustazah. Namun hari ini Allah berkenan hajat kami semua untuk bersua muka dengan yang dikasihi Ustazah Isfadiah binti Muhammad Dusuki. Cubit sikit pipi masing-masing. Rasa sakit? Betul lah, Ustazah Isfadiah yang depan kita ni. Bukan mimpi. Okey. Apa khabar Ustazah? Sihat-sihat saja hendaknya? Tes. Alhamdulillah, syukur. Berkat doa semua. Alhamdulillah. Saya bagi tahu dulu, saya yang paling dekat Ustazah. Ustazah sangat muda. Rupanya sangat muda walaupun ilmunya berganda-ganda. Saya mewakili sahabat-sahabat peserta seminar hari ini berkongsi rasa syukur dan gembira dapat bersua muka dengan Ustazah secara live ini Ustazah. Jazakillahu khairan jazak Ustazah kerana sudi menerima jemputan kami pada hari ini. Baik, tidak dilupakan jejaka di hujung sana Tuan Haji Ustaz Said Muhammad Muzaffar bin Said Azlan. Puan Latifah ada sini, Puan Azizah, Puan Syafa ada sini. Inilah dia Ustaz yang selalu jadi imam yang kita dengar di belakang je. Tak dapat kita bersua muka. Biasanya yang muslimin je dapat bersalam. Hari ni kita tengok ni lupa Ustaznya. Kita dengar suara sedap suara Ustaz. Biasanya kita angkat tangan, ya Allah jadikanlah anak lelaki aku suara sedap macam Ustaz ni ya Allah. Betul. Hari ni inilah orangnya. Hari ni kita berpeluang mendengar ulasan ilmu dari Ustaz sama-sama berganding dengan Ustazah Isfadiah. Alhamdulillah rezeki kita hari ini. Okey. Saya rasa tanpa membuang masa, saya akan terus memulakan forum ini dengan soalan yang pertama. Yang dikasihi Ustazah Isfadiah, dalam Islam, keluarga berperanan dalam mengharmonikan masyarakat. Ya, seterusnya negara dan pendidikan masyarakat seharusnya bermula dari keluarga itu sendiri, iaitu dari rumah. Didikan awal fikrah anak-anak, pemahaman tentang agama yang dipamerkan oleh seseorang, tutur bicara sering menggambarkan latar belakang keluarganya. Pendek kata, keluarga bahagia mampu melahirkan generasi sejahtera dan negara yang aman harmoni rakyatnya. Bertepatan dengan potongan ayat Al-Quran dari surah Sabah ayat 15, Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon Ustazah jelaskan, apakah ciri-ciri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur yang bermula dari institusi keluarga yang akhirnya melahirkan negara yang mendapat pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih kepada moderator kita yang cantik cerita. Boleh bagi tepukan tak pada dia? Tersusun kalam-kalam indah bahasanya, Masya Allah, membuatkan hati kita tertarik untuk terus berada di majlis ilmu ini. Yang saya muliakan panelis kedua yang begitu terpamer kewibawaannya, Masya Allah. Seluruh ahli jawatan kuasa penggerak kepada program ini, sama ada daripada pihak Yatim sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hafiz yang menjayakan ini daripada awal, dah hubungi saya.
Begitu juga dengan pihak Politeknik Ungku Umar. Boleh tak kita bagi satu tepukan gemuruh kepada dua pihak ini. Dan juga tak ketinggalan ni kepada pihak masjid yang turut sama membuka ruang dan peluang kepada kita para jemaah untuk turut serta dalam program membina keluarga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sebagaimana yang moderator sebutkan tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negara atau satu kota yang dibina, di situ ada banyak kebaikan dia. Wa rabbun ghafur, dan negara itu, kota itu, dia mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. So nak cerita ringkasnya, para mufassir dia menyatakan baldatun thayyibah ini dia lebih merujuk kepada kota Sabak. Kota Sabak ni tikus tak ada, lipas tak ada, lalat tak ada, langau tak ada, burung gagak tak ada. So bila kita masuk ke tempat kebun-kebun dia, hasil dia Masya Allah sangat ranum, hebat dia punya buah-buahannya tu sungguh banyak, orang kata subur. Sehingga bila kita masuk kebun dia tu, kita bawa bekas saja. Bawa bekas, tak perlu petik sebab buah-buahan dia berjuntai-juntai. Keluar daripada kebun itu, kita punya bekas penuh dengan buah-buahan. Boleh bayang ke tak bayang? Boleh bayang ke tak boleh bayang ni? Macam tak boleh je ya. Sebab tak pernah berlaku. Kan? Tuan-tuan puan-puan, bila moderator kita, Ustazah Fairuz. Puan. Oh teacher, Masya Allah, teacher. Okay. Teacher Fairuz sebut tadi, kita nak baldatun thayyibah wa rabbun ghafur bermula daripada keluarga. Keluarga yang macam mana kita nak bina supaya kita boleh dapat baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ini soalan kebat. Sebab betul, kita tak mungkin dapat baldatun thayyibah kalau keluarga itu porak-poranda. Kerana adanya keluarga-keluarga yang thayyibah, adanya usratun yang thayyibah, barulah dapat baldatun thayyibah. Keluarga-keluarga ini kalau kita kumpulkan, setiap satu daripada kita ada keluarga, betul tak? Okey, sikit je yang sebut betul. Kalau nak tahu betul ke tak, cuba cek perut kita ada pusat ke tak? Ada kan? Oh, baru sebut orang-orang yang kata pusat. Kalau ada pusat, maksudnya kita ada keluarga, kita ada mak, kita ada ayah. Tak ada pusat, dia alien, makhluk asing. Betul, ada baru ni artikel, sebahagian para saintis dia menyebutkan mereka confirm di bumi sekarang ini sudah ada makhluk asing. Wallahualam, yang tu saya kena baca lagi, cari lagi artikel berkenaan tentang makhluk asing. Tapi betul semua ada pusat bukan makhluk asing di sini. Alhamdulillah. Jadi seandainya ada keluarga-keluarga yang baik, bila kita himpunkan keluarga ini, katalah dalam dewan ini kita ada 100 orang mewakili 100 keluarga. Kalau sebuah keluarga ini ada 3 orang saja minima, 100 darab 3, 300. Di 300 ini merupakan kelompok yang membina baldatun thayyibah. Jadi dengan mudah katanya, kalau nak dapat baldatun thayyibah, tengok keluarga kita bagaimana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka untuk mengambil satu kiasan. Kita berada di jalan raya. Saya datang sini naik kereta. Saya kata, Masya Allah, saya teringin sangat nak bawa kereta dengan aman, dengan tenang, tanpa ada hiruk pikuk, tanpa ada horn, tanpa ada jam. Itu cita-cita saya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berada di atas jalan raya, kita tengok orang potong kiri dan kanan. Serabut dah kepala kita tau. Lepas tu orang mula hon-hon. Lepas tu dia bawa lebih daripada had, laju. Dia potong sesuka hati. Dia masuk ke lane kiri dan kanan tanpa memberi isyarat. Terkejut-terkejut kita. Tak ada sakit darah tinggi sebab memandu dekat Malaysia. Jadi
Tinggi. ada sakit darah tinggi, ada penyakit jantung, sakit jantung pula tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita berada di atas jalan raya yang tidak semenggah, yang tidak aman, tidak harmoni. Tuan-puan, saya nak kita sama-sama fikir macam mana kita nak dapatkan baldatun thayyibah itu melalui kiasan ini. Andaikan setiap pemandu itu adalah ketua keluarga, kereta itu adalah keluarga-keluarga. Jadi kita ini nak memandu dalam keadaan tenang, bahagia. So-called mawaddah, kita nak tenang, bahagia. Dengan kondisi keadaan macam tu, agak-agak kita bahagia ke tak? Tak bahagia kan? Cara macam mana kita nak bahagia? Cuba pemandu dan seisi keluarga dalam kereta itu ataupun passenger dia, penumpang dia, dia tukar daripada niat nak mendapat ketenangan, seronok, selesa, selamat. Dia tukar apa? Tukar niat dia. Kita bawa kereta ni, kita nak beribadah dapat redha Allah. Cuba sekali dia bawa kereta, dia tengok pula orang potong dia tanpa ada lampu isyarat. Macam mana nak jadikan situasi itu ibadah? Oh, cik sebut zikir, Masya Allah kan. Kita pun bagi tahu pada anak-anak kita, doakan dia supaya dia ini ingat. Mungkin dia lupa, ini adalah peluang untuk kita maafkan dia. Pintu syurga yang ada nama dia Al-Kazimin Al-Ghaiza Wal-Afina Aninnas sedang memanggil kita. Maafkan dia. Lepas tu kita tengok pula ada orang bawa kereta, pintu bonet terbuka. Kita pula horn. Mungkin lebih had laju, kita horn, kita lambai. Kita ingatkan dia. Tuan-tuan, puan-puan, keadaan kita yang kita duk mencari keamanan tu, dia berubah menjadi sebuah perjuangan di atas jalan raya. Betul tak? Dan perjuangan itu, memang kita tak bahagia. Tapi ada niat sebab nak beribadah, pemanduan kita itu walaupun payah, tapi kita bahagia. Betul ke tak betul? Betul. So, tuntasnya, tiba-tiba tuntas lah. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mencari titik penyelesaian kepada mendapatkan keluarga sakinah, keluarga mawaddah, kena betulkan niat. Anak-anak muda, siapa yang belum berkahwin, angkat tangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Baguslah anak-anak politeknik Umpoma ni, macu. Terus angkat tangan, yang nampak lelaki saja. Ramai lelaki ke ramai perempuan? Balance. Oh, balance, Masya Allah. Tapi yang lelaki nampak sungguh dia punya kawam dia, Masya Allah. Nampak kawam dia terbaik. Tuan-puan, anak-anak yang dikasihi, so kalau nak berkahwin, kalau nak mencari pasangan, you all kena start dah mempunyai niat, pasang niat, aku ni berkahwin untuk beribadah. Dia tak boleh transfer dulu. Aku berkahwin nak kan Allah, nak dapatkan mardatillah, nak jadi ibadah. So bila kita berkahwin kerana nak dapat ganjaran daripada Allah, kita akan tenang nak kawal pasangan yang kita sayang atau pasangan yang kita menyampah. Sebab pasangan ini walaupun kita sayang, ada masanya dia akan menambat kasih sayang kita. Ada masanya dia menambah kemarahan kita. Dia mengumpan kebencian kita. Jadi apabila situasi itu berubah-ubah, niat kita yang betul itu akan membantu letak tempat bagaimana kita harus berlaku adil sepanjang masa. Kita harus berlaku tenang. So the moment kita nampak keburukan, kehodohan pasangan kita atau anak-anak kita, maka kita akan berkata dengan diri kita, seandainya kita nak dapatkan ibadah, ya Allah, thank you so much Allah. You send them to me for me to improve and correct them. Dan kemudian kita dari jauh kita cakap, don't worry my darling husband, don't worry my dear wife, don't worry my dear children, I am here to support you. Berbeza tak?
Berbeza. Beza sangat dengan orang yang berkahwin, memang akan berbeza. Kita menjadi orang yang lain. Kalau kita berkahwin, saya kahwin nak bahagia. Saya kahwin ini nak dapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Bila kahwin tu, ya Allah, suami tak pandai flush toilet, isteri tak suka nak masak, sikit-sikit sakit, dapat mentua asyik-asyik komplain, dapat jiran suka ambil tahu hal kita. Tenang tak kita? Tak tenang, rasa nak pindah aja. Rasa kalau boleh nak tukar je pasangan. Macam tu kan. Kalau boleh nak tukar je kita punya mentua ni. Ada tak disposable husband ataupun disposable wife ni kan? Kalau boleh kita nak buat macam tu. Sebab sekarang ni pinggan mangkuk pun semua disposable kan. Pakaian pun ada yang disposable. Jadi seandainya kita betulkan niat, ya Allah, I am doing this for your sake. Dia jadi berbeza. Tapi melainkan kalau berbeza dengan keadaan yang kalau kita niatkan untuk bahagia. Mana bahagia ni? Kata kahwin tu bahagia, dapat isteri macam ni, dapat suami macam ni. Ya Allah, menyesalnya lah pilih dia. Dia jadi macam tu. Kahwin lain, menyesal ke tak menyesal? Menyesal juga. Sebab kamu mencari bahagia. Sebab bahagia ini adalah impak pada niat yang betul. Seandainya niat kita betul, dapat pula pasangan, tiba-tiba pasangan kita sakit, lumpuh tuan-puan. Masya Allah, kita akan nampak ini adalah lubuk pahala. Ini adalah peluang untuk aku lebih akrab kepada Allah. Dunia ini adalah sementara. Ya Allah, kau reda tak pada aku? Kau reda tak pada aku? Dia akan jadi seperti itu. Jadi tuan-tuan puan-puan, betulkan pemikiran kita. Insya Allah kehidupan kita akan jadi mudah dan bahagia. Kalau kita lihat kan, isteri-isteri Nabi pernah tak menuntut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam harta yang lebih, pernah tak? Sampai Nabi boykot mereka selama sebulan. Sebab demand, mereka demand, ya Rasulullah, kau dapat harta ghanimah punya banyak, tapi bagi kat kita orang cetontek aja. Tak boleh tambahan ke? Nabi senyap sebab Nabi tahu Nabi tidak boleh memberikan harta dunia ini untuk mereka dan mengabaikan kebajikan umatnya, pengikut-pengikutnya. Dan Nabi nak ajar bahawa dunia ini berbanding sayap nyamuk lebih mulia daripada dunia ini. Hatta para ahli falsafah dia menyatakan bahawa seandainya dunia ini lebih indah, lebih bernilai berbanding dengan sayap nyamuk, maka sudah tentu Allah tidak akan memberikan rezekinya kepada orang-orang yang kufur. Ya Allah, nilai dunia sangat hina. Sehingga Allah beri pada siapa-siapa je. Orang yang kufur pun Allah bagi. Tapi kalau ada nilainya lebih daripada nilai nyamuk, Allah tak akan bagi sebab tinggi nilainya. Masya Allah. Jadi nak bagi tahu kepada kita, kita betulkan kita punya niat, hala tuju, sudut pandang, dan barulah kita mudah nak patuh kepada ciri-ciri dan sebagainya. Dan saya tak sempat nak cover ciri-ciri. Jadi insya-Allah nanti di pusingan berikutnya kita lihat pula apakah ciri-ciri ataupun tengoklah soalan yang berkaitan. Kod-kod saya boleh selitkan nanti. Ya, jadi untuk yang pertama ini, tolong betulkan niat kita. Niat berkeluarga adalah mendapat redha Allah, mencari rahmat dan juga barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas penjelasan itu tadi. Barulah kita faham ya apa kaitannya antara baladatul thayyibah dengan usrah. Apa tadi? Usratun thayyibah akan menerbitkan melahirkan baladatul thayyibah. Okey. Saya suka bila Ustazah menggandakan satu kereta, dalamnya ada 3, jadi akan ada 3 orang, akan ada dalam apa dewan ni akan sekiranya masing-masing mewakili satu keluarga, kita akan ada 300 orang yang insya-Allah baik akhlaknya. Saya juga ingin menyentuh tentang perkataan Ustazah tadi, tidak semenggah. Itu perkataan
opah saya dulu. Saya biasa guna tapi saya terkejut susah guna. Mungkin sebab orang Selangor ke? Okey. Sama kita. Dan kesimpulan yang dapat kita buat daripada soalan yang pertama tadi, kita perlu betulkan niat. Barulah apa yang kita buat itu menjadi ibadah dan seterusnya mendapat pahala. Dan sebagai ketua keluarga, saya sebut sikit tentang qawwam tadi, rijalun qawwamun 'alan nisa. I am here to support you, kata seorang bapa. Alhamdulillah, sekiranya ini dapat kita realisasikan, insya-Allah para isteri juga akan berkata begitu kepada suami, I am here to support you. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang kedua, tentunya untuk Ustaz Syed Muzaffar kita. Melahirkan keluarga bahagia dari perspektif Islam pastinya telah termaktub di dalam Al-Quran, bagaimana untuk mencapainya. Sering kita dengar baiti jannati, rumahku syurgaku, menjadi modal terbaik bagi melahirkan keluarga dalam sesebuah keluarga. Mananya ada segelintir umat Islam yang gagal memahami maksud baiti jannati itu sendiri. Boleh mungkin Ustaz terangkan kepada kami apakah yang dimaksudkan dengan baiti jannati dan apakah tips-tips dan cara mendidik anak-anak seperti mana yang telah digariskan dalam Al-Quran. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد. Masih Puan Fairuz, pengurusi ataupun moderator kita pada pagi ini, merupakan isteri kepada sahabat kekanda saya lah, Ustaz Muhammad Hafiz Sulaiman. Isteri Ustaz Hafiz Sulaiman ni ni ramai je anak murid Ustaz Hafiz Sulaiman. Dan orang selalu kata kami ni kembar. Cuma bezanya saya janggut panjang sikit. Ada seorang jumpa saya, Ustaz, dulu Ustaz di Masjid Azlan ni saya ingat masa tahun 2012. Mana ada saya kat sini? Iya Ustaz, tapi badan kecil sikit. Tu Ustaz Hafiz Sulaiman tu. Sampai orang keliru kata kami adik-beradik. Tak lupa juga pada Ustazah Isfadia, Ustazah selebriti kita, yang bersama kita pada pagi ini, bertuah untung kita semua. Dan tak lupakan seluruh jemaah, para pensyarah, jemaah-jemaah masjid. Dan yang paling membanggakan saya, ada 58 orang lelaki dalam dewan ni. Saya kira Kena bagi tepuk. Ustazah kalau tengok seminar ni lelaki qawwam. Datang. Tapi nampak macam perempuan yang ramai. Dia punya diskriminasi tu dibawa sampai ke depan. Saya seorang lawan dua. Mana? Sabar Ustaz. Lawan dua. Ya. Jadi tadi bincang juga dengan macam mana ya nak seminar lelaki qawwam ni ramainya perempuan. Jadi kita mungkin tarbiyah ibu-ibu supaya tarbiyah anak-anak. Ya. Kalau ibu tarbiyah suami di rumah, sekarang nampak queen control pula. Tarbiyah anak-anak. Dan sebahagian ayah-ayah yang ada pun insya-Allah boleh menjadi lelaki qawwam insya-Allah. Berbalik pada soalan moderator tadi. Berkenaan dengan baiti jannati. Saya baiti jannati ni saya nak sentuh kemudian. Berkenaan dengan tips bagaimana nak mendidik anak berpandukan Quran. Memang banyak dalam ayat Quran. Nabi Ibrahim didik anak Nabi Ibrahim. Nabi mendidik anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ketika nak bina Baitullahil Haram. Dan saya nak bawa kisah ataupun tips daripada surah Luqman. Surah ni ramai orang tahu. Sebab antara siapa yang ambil stam wajib hafal surah Luqman ni. Kena hafal. Sebelum surah As-Sajdah. Ada 9 wasiat Luqman Al-Hakim kepada anak dia. Kita boleh ambil contoh dalam ayat ini.
Macam mana tips kita nak mendidik anak-anak kita supaya ahli keluarga kita ni dikatakan sebagai baiti jannati tadi. Itu akhirnya kita akan sebut. Tuan-tuan sekalian, dalam surah Luqman Allah sebut bermula dari ayat yang ke-13. Kata Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim. Jadi yang pertama wasiat Luqman kepada anak dia iaitulah perintah pada anak. Samalah kita kena perintah anak-anak kita supaya taat pada perintah Allah. Bila anak kita lahir kan, apa yang kita ajar dulu pada anak-anak ni? Ni tanya ibu-ibu lah di rumah ni. Ibu-ibu di rumah pula, ini semua kerja lah. Bagi pada pengasuh. Kita pun ada masa dengan anak. Apa benda pertama yang kita ajar pada anak-anak kita? Mama. Papa. Saya ada anak, nak masuk 5, doakan insya-Allah. 4 anak saya ni, saya ada pengasuh anak saya tu dipanggil mama papa. Sebab ialah dengan mama papa dia yang lama pun sebab kita kerja. Jadi bila panggil saya ni panggil Walid, dia panggil papa kat saya. Saya kata bukan papa, Walid. Papa. Oh. Pergilah kat papa kamu tu. Kita rasa macam sedih anak tak panggil kita Walid kan. Sebab dia dengan papa dia banyak, dengan mama dia. Apa perkataan pertama yang kita ajar pada anak kita? Jarang sekali kita ajar anak kita supaya sebut Allah, jarang. Supaya sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tarbiyah ibu-ibu di rumah. Termasuklah kita semua. Kita ajar mereka supaya takutkan Allah. Nanti saya sebut hadis pada slot yang kedua insya-Allah. Ada satu hadis riwayat Tirmizi berkenaan dengan pelihara hak Allah, Allah pelihara kita. Ajar anak kita yang pertama supaya taat pada perintah Allah. Ini yang diajar oleh Luqman Al-Hakim. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuh. Ya, ketika mana Luqman beritahu pada anak dia, memberi nasihat pada anak dia, wahai anakku, ya bunayya. Kalau ya bunayya dalam istilah Arab ni panggilan manja kepada anak-anak. Tu nasihat anak-anak ni kena ada uslub. Uslub yang lembut. Abang! Oh. Mana boleh orang betul? Allah silap pula, terjerit pula. Sebab patutnya kena jadi lembut sikit kan, sebab dua perempuan. Jangan kalau saya jadi pondan pula sini. Nak nasihat anak panggil, abang, mari duduk kat ayah sekejap. Ayah nak nasihat sikit. Sebab kita nak bagi orang, kita nak rapat dengan manusia ni, dia hati dengan hati. Dia kalau guna kekerasan tak boleh, orang makin jauh dengan kita. Hati dengan hati yang akan menghubungkan manusia dengan manusia yang lain. So nak nasihat anak dia kena panggil dulu. Abang, mari kejap. Ayah nak sembang sikit. Perkataan ya bunayya dengan perkataan panggilan manja sebenarnya. Wahai anak kesayanganku. Pernah tak sebut anak kesayanganku? Macam cerita andai itu takdirnya. Anak mati baru sedar. Kamu tengok cerita tu? Saya tengok. Tak ada. Andai itu takdirnya. Tak ada. Tak tengok. Saya pun tak tengok. Lalu dekat Facebook. Ustazah Wahidah mana? Tak ada Ustazah Wahidah. Baik. Terlayan. Macam mana kan? Tengok sampai habis. Cerita tu cerita bagus. Nak habis apa? Rugilah kalau tak tengok. Anak dah mati baru hati lembut. Tapi memang betul. Saya ada seorang ustaz, sahabat. Ayah dia orang yang garang, orang bagan datuk. Ayah dengan anak-anak ni garang. Tapi bila meninggal anak yang bongsu dia, terus dia jadi orang yang paling lembut. Jangan sampai kita diuji begitu baru kita nak jadi lembut hati. Jangan. Biar kita manja. Bukan manja, kita berlembut dengan anak-anak ni, nasihat dengan cara baik. Jadi Luqman nasihat pada anak ni, ya bunayya la tusyrik billahi syai'a. Wahai anakku, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. So nasihat anak kita yang pertama, supaya taat perintah Allah, jangan syirik Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Luqman, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'aymaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Nasihat yang kedua pula
Luqman pada anaknya, begitu juga kita nasihat pada anak kita supaya berbakti kepada kita sebagai ibu dan ayah. Kita kena nasihat anak-anak kita. Ingat, syurga keredaan Allah tertakluk pada keredaan kami sebagai ibu dan ayah. Bila anak-anak dah besar buat haluan sendiri, kita salahkan anak. Walhal kita tak tengok bagaimana didikan kita pada anak-anak. Sebab Nabi sebut dalam hadis, fa inna abawaihi yuhawwidanihi wa yumajjisanihi wa yunassirani. Yang menentukan hala tuju anak-anak ni, yang menyebabkan anak menjadi Yahudi ke Nasrani ke Muslim ke, kita, acuan kita. Saya juru nikah Ustazah. Tapi malangnya tangan tu tak boleh patah balik. Tangan tu ke depan. Yang faham, tak faham sudah. Nikahkan orang. Bukan nikah diri sendiri. Itu masuk patah balik, tak boleh. Baru faham. Lambat faham. Baik. Allah live ke? Isteri saya mesti tengok kan. Minta maaf lah, abang tak ada saja je. Tak apa. Bukan takut. Qawam. Anda kena faham qawam ni. Qawam nak kahwin lebih je. Nanti kita cerita about qawam. Saya selalu nikahkan orang, saya akan sebut pada bakal suami ni. Memang saya ada sebut. Saya ada sebut dalam khutbah. Supaya kita kena mantapkan ilmu agama. Ibu ayah. Jangan seronoknya. Sebab kita nak corakkan dia yang paling besar ni. Nafkah batin ilmu agama. Suami memberi didikan agama pada isteri. Bila isteri pun baik, suami pun baik, anak-anak ni akan tengok ibu dan ayah dia. Kalau ibu dan ayah dia tak solat, dia tak akan solat. Kalau ibu dan ayah dia tutup aurat, anak-anak akan tutup aurat. Kalau ibu ayah dia asyik sebut perkataan yang tak baik, anak-anak akan sebut perkataan yang tak baik. Bila anak-anak sebut perkataan tak baik, tak semenggah kata Ustazah tadi, perangainya, masa dia muda ataupun tua, itulah perangai kita ataupun cara didikan kita masa kita mula-mula bersama dengan anak-anak ketika kecil. Salah ibu ayah. Sebab Nabi sebut yang mencorakkan anak-anak ini siapa? Ibu dan ayah. So kita ajar anak kita supaya taat kepada kita, dan sudah tentu kita kena menjadi ibu dan ayah yang paling terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya supaya ketaatan kepada taat kepada yang membawa jangan taat sesuatu perkara yang membawa maksiat kepada Allah Taala. Apa kata Allah Taala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sekiranya ini cerita kalau ibu dan ayah tu bukan Islam. Dia paksa anak-anak ni supaya taat kepada dia yang boleh mensyirikkan Allah Ta'ala, Allah kata jangan taat. Jadi maksudnya bagi tahu pada anak-anak kita, kalau adalah perintah ibu dan ayah yang bawa maksiat pada Allah, jangan kamu ikut. Ayah nak, kalau kamu nak keluar ikut ayah, kamu jangan pakai tudung. Ada satu kes saya tak cerita, yang cerita kat saya, yang dia menangis. Saya kalau keluar dengan family saya ni agak sosial sikit, saya suka pakai tudung. Tapi ayah saya suka buka tudung, suruh buka tudung. Macam mana? Kamu macam mana? Saya rasa saya tak nak pergi, Ustaz. Tak apa, itu lagi baik. La tuti'huma, kata Allah Ta'ala. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, tu wajib. Buat baik pada ibu dan ayah itu wajib. Jadi anak-anak ni sebenarnya ada peluang untuk tegur ibu ayah kalau ibu ayah tu silap. Ayah ni pun wakhfid janahak. Kalau boleh kuncupkan sikit sayap kalau ada teguran daripada anak-anak. Dan anak-anak pun nak tegur, ada dia punya uslub dia. Baik, saya terus. Yang ketiga. Yang keempat, Allah wasiat ataupun Nabi Allah sebut dalam ayat ini wasiat Luqman pada anaknya supaya bertakwa kepada Allah. Beritahu pada anak-anak jangan buat salah, jangan buat dosa. Allah Ta'ala ni sentiasa view kita, sentiasa tengok kita. Dalam ayat ni kata Allah Ta'ala, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anak, janganlah kamu melakukan sesuatu perkara yang buruk. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nampak walaupun kamu kerjakan in taku mithqala habbah, sebesar biji sawi, fatakun fi sakhrah, ataupun kamu berselindung di sebalik batu yang besar, ataupun berada di langit dan di bumi, jangan melakukan maksiat. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat segala apa yang kita kerjakan. Ya'ti bihallah, Allah akan lihat semua.
Kita ajar anak kita supaya bertakwa pada Allah. Anak-anak dah besar pergi asrama. Saya anak sulung saya baru 11 tahun. Esok dah pergi asrama, kita pesan pada anak-anak. Wahai anakku, jaga solat, taat perintah Allah, dengar kata mak ayah, jangan buat maksiat. Pernah tak kita nasihat pada anak-anak kita jangan buat maksiat? Jangan banyak tidur, jangan banyak main game. Itu je kita nasihat. Jangan bercinta. Alah, mak dulu pun cinta, boleh je. Ada tak kita pernah suruh anak kita jangan buat maksiat? Ingat, walaupun ibu tak nampak, ayah tak nampak, tapi Allah melihat apa yang abang kakak buat. Pernah kita sebut? Kalau tak pernah sebut, kena sebut. Bermula daripada sekarang. Ini perintah Allah, pesan pada Luqman. Luqman pesan kepada Nabi anaknya. Perintah supaya taat pada perintah Allah. Kemudian 5, 6 dan 7 saya rangkum dalam satu ayat yang yang ke berapa ni tak nampak. Kata tua tak tua sangat. Yang ke-17. Saya muda lagi Ustazah. Masya-Allah, nampak. Nampak muda kan? Ya bunayya, aqimis salah. Perintah yang ke-5. Kita pernah suruh anak kita tunaikan solat. Kita suruh, alhamdulillah. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintah anak tunaikan solat yang ke-5. Yang ke-6, perintah anak supaya melakukan kebaikan, menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran. Ajar anak kita supaya jadi ejen sebab kita dapat pahala sama. Ingat, buat baik, tinggalkan maksiat. Jangan lupa nasihat juga pada orang lain supaya buat baik dan tinggalkan maksiat. Menjadi ejen, pendakwah. Suruh anak kita dapat pahala. Wasbir ala ma asabak. Dan kita perintah pada anak kita, suruh anak kita sabar terhadap musibah yang Allah berikan pada anak-anak. Ni Luqman ajar anaknya. Yang ke-7. Yang ke-7, sentiasa memiliki sifat sabar, suruh anak-anak kita mempunyai sifat sabar. Yang ke-8, kata Allah Ta'ala, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Pesan pada anak-anak kita, jangan sombong. Pernah tak nasihat pada anak-anak kita yang sombong? Mak, tak bolehlah pergi balik kampung tandai opah ni. Kenapa tandainya tak ada tiles? Geli nak pijak. Pernah nasihat pada anak-anak, sedar diri sikit, kita asal orang kampung. Kan? Sama juga macam andai itu takdirnya pun cerita bab ni juga. Nak tahu cerita, tengok cerita andai itu takdirnya. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan palingkan muka kalian. Maksudnya tengok kalau orang yang kita tak suka Ustazah, kita paling muka. Jangan tarik muka. Walaupun tak suka, kalau boleh senyum. Walaupun hati ni marah. Betul. Memang Nabi sebut tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Kamu senyum terhadap kawan-kawan kamu ni sedekah. Walaupun kita marah ke sakit ke apa, senyum. Ini perintah Allah. Luqman nasihat pada anaknya. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan jalan di atas muka bumi dengan bongkak dan sombong. Elakkan sifat takabbur. Takabbur dan riak ini sifat Allah. Saya mafhum hadis kursi. Barang siapa yang mencuri 2 pakaianku, dalam hadis kursi, kata Allah Ta'ala, apa dia? Riak dengan takabbur. Dua-dua ni pakaian atas dan bawahku. La'adzabtuh, aku akan azab di hari akhirat. Jangan takabbur, jangan sombong. Dan yang terakhir nasihat Luqman pada anaknya, waqsid fi mashyika waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sentiasa berakhlak mulia, perbuatan dan percakapan. Ini yang terakhir sekali bab akhlak lah. Percakapan kita ni kena lembut, kena baik. Penampilan, pergaulan, jangan nak cakap besar. Tak boleh. Jangan nak rasa diri hebat. Percakapan ni kena jaga. Sebaik-baik percakapan. Jangan ada sampai mengguriskan hati orang lain. Ya Allah. Jaga ukhuwah sama kita. Jadi ini ada 9 nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Begitu juga kita kena nasihat anak-anak. Ini tips untuk mendidik anak kita supaya jadi anak soleh-solehah. Baik. Balik pada kesimpulan pada baiti jannati tadi. Apa maksud baiti jannati ini? Bukan hadis Nabi SAW. Kita nak bila kita didik anak-anak kita, suami didik isteri, menjadi ar-rijalu qawwam yang bertanggungjawab. Kita nak anak-anak kita semua ni nanti bila mati, kita persembahkan satu persatu di hadapan Allah Ta'ala.
Yang mana Nabi kata, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi war rajulu fi ahlihi ra' wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kita semua ini adalah ketua, akan dipersoalkan terhadap apa yang kita dipertanggungjawabkan. Begitu juga suami menjadi ketua pada ahli keluarga juga akan dipersoalkan di hari akhirat terhadap tanggungjawab di dunia ini. Kita nak bila kita serah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, inilah isteri kalau seorang, inilah isteri kalau tiga lah. Gelak, lelaki tak gelak pun. Baru gelak, lambat gelaknya. Inilah isteri dan anak-anak aku, wahai Allah, yang aku telah didik di dunia. Syurga di dunia. Kita nak jadi rumah kita sebagai syurga di dunia. Ya Allah, masukkanlah semua ke dalam syurga di akhirat. Itu yang kita nak sebenarnya. So bermula daripada siapa? Ibu dan ayah. Nasihat pada anak-anak kita. Kalau yang ada di depan ni, nasihat pada anak-anak. Dan kita pun tak terlambat boleh bina keluarga kita supaya baiti jannati, rumahku, syurgaku di dunia ni, kita persiapkan di dunia. Bila mati, Allah masukkan kita dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan tips yang telah diberikan. Nampaknya kita telah mengumpulkan 9 tips yang kita ambil dari surah Luqman. Saya pasti para ibu-ibu mencatat semua 9 tips tersebut. Dan oleh kerana wakil je yang datang, ibu-ibu je yang datang, suami tidak hadir sekali, kemungkinan segala tips ini akan dibaca kepada suami. Abang, tips yang pertama, tips yang kedua, tips yang ketiga. Dan sebagai isteri yang inginkan suami sebagai lelaki qawwam, saya rasa tak payah kita minta 9 yang suami kita buat segala. Kalau kita share 3 dulu bang, macam ni bang, bilik anak pertama, yang kedua, yang ketiga. Minggu depan kita tambah lagi 3. Minggu lagi 1 tambah lagi 3. Cukup dah 9. Jangan kata suami orang lain tu dididik anak yang ajar ngaji. Tak boleh begitu. Jadi macam mana dia nak jadi qawwam kalau kita asyik mengkritik. Itulah dia ilmu yang dibawa hari ini. Kita pandai-pandai lah susuk kiri dan kanan, atas dan bawah, supaya sama-sama merasa bahagia di rumah tangga, insya-Allah. Kita teruskan sesi forum kita ini kepada soalan seterusnya untuk Ustazah Isfadiah, ke arah melahirkan keluarga bahagia, iaitu keluarga sakinah. Di zaman serba canggih ini pastinya banyak cabaran dan halangan ya. Tidak semua pasangan mampu mengharuminya. Konflik rumah tangga timbul yang terkadang bermula daripada isu-isu yang kecil ya Ustazah, yang kita tak sangka-sangka. Tadi bergaduh pasal apa ya? Pasal dia tak cakap terima kasih. Itu je, tapi bergaduh hanya kerana suami tak cakap terima kasih. Okey, jadi konflik yang gagal ditangani dengan baik boleh membawa kepada keruntuhan rumah tangga. Ustaz memberi, macam mana boleh bergaduh dia tak cakap terima kasih? Pening Ustaz. Ya Ustaz ya. Jadi di kalangan pasangan muda itulah kadang-kadang itulah perkara-perkara kecil menjadi masalah yang besar. Jadi bukan saja kepada pasangan yang muda, pasangan yang dewasa juga merupakan itu juga ada masalahnya. Jadi berdasarkan pengalaman Ustazah ya menghadapi isu-isu rumah tangga dan parenting skill ini, apakah isu-isu utama yang sering dikongsi yang selalu melanda rumah tangga masyarakat hari ini, dan boleh tak kalau Ustazah kongsikan sikit tips-tips penyelesaian demi melahirkan keluarga misali impian kita bersama. Dipersilakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Teacher Bagus, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat tanya saya. Antara isu-isu yang banyak dirujuk, especially waktu PKP dululah, isu kebertanggungjawaban. Suami tak bertanggungjawab. Kebanyakannya suami lah. Tapi pada saya tidak nampak itu sebagai sebab, maksudnya lelaki ni yang banyak tak bertanggungjawab. Saya melihat pada aspek di mana perempuan dia pandai menyusun bahasa, meluahkan emosi dia. Tapi lelaki pun sebenarnya ada konflik dia tersendiri. Cuma dia mungkin terfikir-fikir kalau dia nak luahkan tu apa akan jadi implikasi dia kan. Jadi dia orang ni banyak memendam. Betul tak?
Okey seorang yang maha ya insya-Allah dia betul daripada awal sampai habis. Itu yang saya perasan. Sewaktu PKP saya jumpa ramai wanita yang datang berjumpa. Waktu sebelum PKP ramai pula lelaki jumpa. Sebelum PKP yang dulu-dulu tu. Okey, yang lelaki basically kalau jumpa kerana komitmen daripada isteri lah. Sebab isteri banyak berurusan dengan kerja dia lebih daripada urusan di rumah. Begitu juga isteri ni kalau dah ada yang dah warga emas tu kan, teacher, dia sibuk dengan cucu lebih daripada suami. Jadi suami tu atuk jealous dengan cucu. Jadi dia cakap, dia kata Ustazah tolonglah pesan dekat kaum wanita ni. Walaupun kami dah tua, dah beruban, dia kata. Kami memang suka ke masjid. Tetapi kami lagi suka dilayan isteri kami. Isteri kami melayan kami. Tapi isteri kami ni banyak sangat melayan cucu. Jadi sebab dia yang bertanya depan saya adalah atuk tu kan. Jadi saya tanya, nenek datang tak? Tak datang. Tu yang mungkin dia beranilah untuk cakap. Jadi saya kata, atuk kena pandailah umpan ataupun menggoda nenek tu. Ini haru biru lah, Ustazah dah tua dia kata. Kata tak apa, cakap aja, bagi tahu je dengan dia. Biasa kalau cakap ala comel cucu nenek, atuk cakap lah ala comel nenek atuk. Yang tu saya tak pernah buat lagi Ustazah. So jadi cara bagaimana lelaki tu nak menawan hati isteri dia tu, itu banyak dikemukakan. Ada juga masalah di mana seorang suami ini dia punya kawam dia hilang kerana dikongkong oleh ibu dia. Jadi itu yang kadang bila kita tengok antara sebab kenapa rumah tangga itu goyah, campur tangan luar ataupun orang ketiga. Seorang ketiga tu termasuklah mungkin yang mengganggu, yang istilah sekarang jadi istilah sekarang ni, kita kata orang ketiga. Istilah sekarang apa ya? Tu istilah tu. Disondol-sondol je. Satu istilah dia. Dan ada juga di kalangan ibu bapa. Jadi tu antara yang banyaklah yang pihak lelaki kemukakan. Jadi maksudnya dia tak tahu macam mana nak bagi tahu pada isteri dia layanan dia, apa yang dia nak, dan yang kedua campur tangan dari pihak seterusnya. Saya mudah alhamdulillah sebab saya dengan suami saya kalau ada siapa-siapa yang nak merujuk, saya akan bawa suami saya sekali. Walaupun kita tahulah ada etika counselling dan sebagainya, tapi saya tahu etika counselling bukan ditetapkan oleh Islam. So kita ikut Islam, walaupun dia lelaki kita perempuan, dia adik, kita kakak, tapi still bukan mahram. Saya akan bawa suami saya. Saya kata saya minta izin kalau awak nak jumpa saya kena bawa suami saya. Tak apa Zaza, tak apa, saya lagi suka. Dia kata sebab boleh dengar perspektif daripada seorang suami. Contohnya kita bagi apa kata tu solusi. Kita kata tengok dalam Islam macam mana cara nak menyelesaikan. Sebab dia dikongkong oleh mak dia. Jadi kata Ustazah, isteri saya ni dah nak masuk anak ketiga, memang mengandung lah, suami isteri datang dengan anak-anak. Mak dia kontrol anak dia ni, duit semua mesti bagi pada mak dia. Sehinggakan anak dia, cucu ni nak sekolah dia yang tetapkan. Dia tak boleh keluar daripada rumah. Sedangkan anak ni suka sangat keluar daripada rumah. Antara alasan dia lah sebab anak lelaki dia pernah ada depression. So depressed pun because of the parent, because of the father and the mother. So saya pun bagi tahu, saya kata dalam Islam sebenarnya seorang lelaki ini bila dia telah berkahwin, ni pasal duit dari sudut maintenance ataupun nafkah, nombor satu siapa yang dia perlu sara? Ya ke isteri? Ya ke anak? Tiba-tiba diri sendiri. Yang pertama diri sendiri dulu. So seandainya dia boleh mampu dah menyara diri dia, barulah dia boleh kahwin kan? Sara diri dia dulu. So bila dia dah nampak ada lebihan, baru dia kahwin, dan bila dia berkahwin, maka yang kedua adalah siapa? Isteri dia. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak. Saya kata tiga ini tuan kaya, tuan miskin, hukum dia wajib.
Tuan mampu, tuan tak mampu, tetap wajib. Faham Okey, yang keempat siapa? Kalau ada lebihan kan. Okey. Salah satu, ibu atau bapa? Ibu Salah. Bapa. Kenapa bapa? Yang kelima baru ibu. Kenapa bapa dulu baru ibu? Ya, sebab bapa ini yang menyara. Kalau kita bagi duit pada ayah kita sudah tentu auto dia kena menyara isteri dia yang juga ibu kita. So itu daripada sudut hukum fiqh. Habis tu Ustazah yang muka tu macam mana? Yang itu bukan bab nafkah. Yang itu adalah bab santunan, bab menghormati, bab layanan, bab memberikan khabar gembira. Itu layanan kita, acara macam mana kita muasyarah, mempergauli mereka. Tapi dalam bab nafkah dan hukumnya, dia berbeza. Dia bila dia cakap macam tu, oh, iya ke Ustazah macam tu ke? Selesai masalah. Masya Allah, Islam ni memang ada banyak solusi. Tetapi yang menyebabkan kita blur dan kita black out atau blank, sebab kita tak ada ilmu. Kan? Jadi Alhamdulillah. So, sekarang dia kata, Ustazah kalau saya keluar daripada rumah mak saya, berdosa ke saya? Saya kata tak, wajar sangat awak keluar daripada rumah. Isteri dia angguk-angguk, muka berseri-seri sebab dah tak larat dah menghadap suami dia dengan mentua dia sendiri. Dia kata, Ustazah saya nak masuk campur pun tak boleh. Dia cakap dah dengan suami-suami saya, kata mesti kena lebihkan mak saya, kena jaga mak macam tu lah. Padahal mak dia okey, mak dia, ayah dia pun ada, mak dia ada. Tapi daripada konteks pemahaman kita lah. Okey. Itu masalah lelaki. Ada lelaki yang Masya Allah, dia suka membuli isteri dia. Buli perasaan. Sangat jealous. Itu lelaki tu sendiri yang bagi tahulah. Jadi dia kata saya macam menuduh dia macam-macam. Sebab perempuan ini, kita kalau dengan kawan lelaki kita boleh cakap, boroi, kita kata kan. Kau tolong petang ni ambilkan parcel aku dekat Shopee, contohnya kan. Ataupun kau tolong nanti tutup pintu. Bila lelaki dengan lelaki, dia bergurau dengan bahasa-bahasa yang itu, bodoh dia kata. Dia jadi lagi akrab. Betul tak? Betul. Oh, betul lagi. I love you lah. Tapi kalau dia cakap benda tu dekat isteri dia, boroi. 5 minit bungkus baju semua balik ke rumah mak dia. Jangan. Jadi lelaki ni dia sebut benda-benda yang macam tu lah. Benda-benda yang tak baik kepada isteri dia. Tapi lepas tu memang isteri dia tidak boleh dipujuk lagi. Tidak boleh dipujuk lagi. Baik. Jadi tu masalah yang dibawa oleh kebanyakan suami. Kalau dengan isteri sangat banyak. Antaranya yang paling banyak refer pada saya adalah bila suami dia itu berkahwin lain lah. Ataupun main perempuan lain. Dan kebanyakannya itu kalau di pejabat ke apa ke, mereka dah berkahwin lebih daripada 5 tahun. Okay, jadi itu yang banyak tanya pandangan kita. Alright, so macam mana kita nak jadikan keluarga kita ini keluarga yang misali? Tuan-tuan dan puan-puan, di awal perkahwinan lagi, yang ini kita kena jadikan 2 kepala, suami dengan isteri satu. Satu macam mana? Pastikan kita buat 4 perkara ini, prinsip hubungan suami isteri dalam rumah tangga, bagaimana kita sama-sama bekerjasama nak membina keluarga yang misali. Number 1, Allah agenda utama. Agenda utama keluarga kita adalah Allah. Solatnya, ibadahnya, mengajinya, ya. Jadi solat dulu. Saya teringat dulu sebab suami saya ni, dia jenis yang akan pergi ke masjid awal waktu. Even dia diserahkan kunci, Tok Siap pun kalah datang. So dia memang selalu datang awal. So bila saya berkahwin dengan dia memang pergi ke masjid. Jadi waktu dia balik solat zuhur tu, dia tanya saya, isteri abang dah solat zuhur ke belum? Saya kata, oh belum bang. Dia cakap, masa tu kita tengah marking paper, masa tu jadi cikgu. Tengah maki tu, cikgu nak target ni nak habis ni, pergi makin dulu. Dia sampai dia balik daripada masjid, dia tanya, isteri abang dah semayang zuhur belum? Saya kata belum bang.
Lepas tu dia kata apa? Alah, pecahlah hati abang. Patahlah hati abang. Dia kata itu. Sampai sekarang kami dah kahwin 28 tahun. Benda tu terngiang-ngiang dalam telinga saya. Kalau saya tak sembahyang, saya akan terdengar-dengar suami saya kata, pecahlah hati abang ni sebab tak sembahyang lagi. Dan saya masih ingat lagi sewaktu saya temankan dia pergi ke Mesir, kemudian waktu saya nak balik, saya akan balik sendiri. Dia punya risau tu sebab perjalanan saya seorang diri, sedangkan saya sangat mandiri. Dia bawa kereta 80 km per hour, saya bawa 120 km per hour. Tapi sebab dia kawam tu kan, dia risau kita balik seorang diri. Saya kata, abang jangan risaulah. Dia kata, abang tak risau apa, abang risau you punya solat. Abang risau solat you, nanti awak transit, dia sebutlah transit dekat sini-sini. So waktu ini, dia kata kalau boleh cari tempat untuk solat dalam kapal terbang. Tak perlu turun. Masa tu saya mengandungkan anak dia 4 bulan. Jadi dia ingatkan tentang solat. So awal lagi Allah kita jadikan agenda utama. So bab solat, bab misal kata kalau yang ini saya banyak refer pada dia lah. Sebab sepanjang kami berkahwin dia tidak pernah naikkan suara. Saya provoke dia kan untuk naikkan suara, tak pernah dilambung-lambung suara itu. Dia cakap dengan cool saja. Saya pernah tanya, saya kata, bang kenapa abang tak marah? Kenapa abang tak boleh nak marah kalau dengan saya lah, dengan saya, kalau orang lain tu dia marah lah kan. Kenapa dengan saya abang tak boleh marah? Dia kata, sebab saya tak nampak marah itu menyelesaikan masalah. So kalau benda itu ada masalah, marah, adakah marah boleh menyelesaikan masalah? Dan saya terima awak dengan nama Allah. Tengok, bagus tak? Saya bukan nak marketkan suami saya. Tetapi saja nak kongsikan macam mana dia boleh membentuk, mentarbiah isteri tanpa dia kata aku nak tarbiah kau ni, tak. Dia secara subtle, secara selamba dia memberikan impak penghormatan kepada seorang wanita ataupun isteri. Tak pernah angkat suara, memberatkan tentang soal sembahyang. Risau kita ni bukan risau pasal benda-benda lain, tapi dia risau macam mana kita menjaga ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Baik, itu yang pertama. Allah jadikan agenda utama. So the same thing when the time goes by. Anak saya membesar. Saya ajak anak saya pergi solat. So bila kita sampai ke masjid tuan-puan, sampai ke masjid ni, saya kata Masya Allah, I am so happy. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Kita menerima kehadiran Cik Hasanuddin, alhamdulillah tuan. Okay. Baik, saya sambung ya. Jadi sampai ke masjid, saya pandang masjid tu, kita macam pause kejap. Saya pandang masjid tu, saya kata, ya Allah, terima kasih. Saya sangat suka, I am so happy. Lepas tu anak saya yang lelaki, yang kelima, kenapa Umi? Why Umi? Saya kata, kita datang ke rumah Allah. Kita cakap macam tu je. So I'm so happy boleh datang ke rumah Allah. Dan dia pun cakap, iyalah, dia kata, Uwais pun sangat happy sebab datang ke rumah Allah. Ini rumah Allah. Jadi kita kenalkan sekali lagi, agenda utama keluarga kita adalah Allah. So Allah suka ataupun tak. Yang mana satu Allah suka. So once kalau kita ajar dia yang mana satu Allah suka, dia akan pairkan waktu dia dalam dilema sama ada diri dia suka atau Allah yang suka. Kalau dia dah terbiasa untuk dia asuh pilih apa yang Allah suka, dia akan terus mudah buat keputusan ini yang Allah suka. Dia tak terfikir-fikir dah, ini Allah suka walaupun diri dia suka. Baru-baru ni dia macam malas sikit nak pergi ke sekolah. Lepas sebelum pergi sekolah tu, dia menitikkan air mata dulu. Jadi saya kata, Wais, kenapa Wais? Kata, sebenarnya Umi, saya macam tak nak pergi sekolah. Macam tak nak pergi sekolah. Saya kata, kenapa? Ada masalah ke apa ke? Banyak masalah, but you don't worry. Lepas tu, dia tulis dekat dalam dia punya story. Story ke? Yang kat IG tu. Story kan? Lepas tu dia kata, Paradise, I'm coming. Paradise, I'm coming. Lepas tu saya dalam perjalanan saya tengok, Paradise, I'm coming. Apa paradise itu kan?
Dan umur dia dah 15 tahun. So paradise, kita pun tahulah kot paradise lain ke apa ke kan. Lepas saya tanya, Wais, siapa paradise ni? Lepas tu dia kata, sekolah lah Umi, sekolah is paradise. Saya kata, Masya Allah, macam mana dia comeback. Nampak tak macam mana dia cuba fight diri dia. Walaupun dalam keadaan dia tidak suka nak pergi, tapi dia tahu bahawa dalam Islam, Allah dan Rasulnya mengajar pentas menuntut ilmu itu adalah syurga. Taman-taman syurga. So, kita perlu ada kekuatan-kekuatan di mana kita mengutamakan Allah Jalla wa'ala. So, bila ada keutamaan itu, diri kita pun tidak mampu, kita mampu mudah untuk kawal diri kita. Kita tidak mampu, kita tidak mudah dimanipulasi oleh perasaan sendiri, what more shock sendiri. Okey, itu satu. Yang kedua, amalkan dalam keluarga kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun waktu bila, cara Nabi makan, cara Nabi duduk kan. At least 4 perkara ini anak-anak kena lulus. Minta izin, itu belum lagi dalam surah An-Nur, minta izin ada waktu-waktunya kan. Bagi mereka yang belum balik, yang sudah balik kena setiap waktu minta izin. Minta izin, ucap terima kasih, bagi salam, minta maaf. 4 perkara ini. So dia, bila dia minta maaf, anak itu mudah menerima kelemahan diri dia. Dia tidak akan ego. Saya ajar anak saya untuk minta maaf. Tuan-puan, ini pengalaman kan. Umur dia waktu tu 4 tahun, dia pergi koyakkan buku teks kakak dia. So saya kata dengan dia, yang 6, nombor 6, nama dia Antuf. Antuf, please ask forgiveness from your sister. Saya kata. Dia diam je, umur 4 tahun kan. Dan memang buat muka tak bersalah. So saya bagi tempoh pada dia hampir sebulan. Tapi dalam tempoh sebulan tu, kakak dia kita dah bagi advice lah. Tolong ingat-ingatkan adik minta maaf. Kakak-kakak dia, ayah dia. So kita orang semua bekerjasama untuk ingatkan dia minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tak ada dibuat ni. So satu masa saya kata, Atuf dah minta maaf dengan kakak belum? Dia garu-garu, dia cuil-cuil kulit dia, main-main kapet, bulu-bulu kapet tu kan. So saya pun ambil rotan tuan-puan. Saya duduk sebelah dia. Saya kata, okey, pergi minta maaf. Selamba lagi dia tengok ingatkan mak dia main-main kan. Lepas tu saya pun pegang kaki dia, zap. Lepas tu berguling-guling lah dia menangis, sakit. Dia kata, dah minta maaf belum? Tak lagi. Saya lebih daripada 3 kali saya rotan dia, zap. Lepas tu dah kali keberapa entah, dia pun berdiri, saya ingatkan dia nak ni balik saya kan. Rupa-rupanya dia terus lari peluk kakak dia. Kakak, adik minta maaf. Macam itulah. Yang saya ingat sampai air liur meleleh, air mata meleleh. Waktu tu kita seorang ibu kan, kita pandang muka dia kan, kita kata, ya Allah. Saya nampak lain, bukan maaf. Saya nampak waktu tu macam air muka dia kata, alamak, ego aku dah tergolek lah. Macam tu. Kita bacaan seorang ibu kan, kita macam, dia macam seolah-olah rasa ego aku habislah. Dan selepas itu tuan-puan, sangat mudah untuk dia minta maaf. Tapi bukan dia sikit-sikit minta maaf, taklah. Tapi dia pandang serius untuk minta maaf. Nah, orang yang mudah minta maaf adalah orang yang bersedia untuk menerima kesalahan tu yang macam Ustaz sebut tadi. Anak, ibu-ibu, kalau ada orang lain nasihatkan, anak-anak nasihatkan, cubalah untuk menerima nasihat anak. Tapi dalam masa yang sama, it is not about what you say, it is about how you say it. Dan ia bukan juga apa yang you kata, dia lihat apa yang kamu lakukan. Saya diuji tuan-puan, ada satu masa anak saya balik daripada sekolah, dia nak pakai iPad, dia nak main, petang kan kita bagi waktu yang tertentu je. Jadi dia kata, Umi, can I have the password? So saya cakap dengan suami saya, bang, dia ni nak password, apa dia punya password? Lepas tu dia kata, ikut Umi. Kalau Umi kata okey, suami saya kata, kalau Umi kata okey, okey. So saya kata, okeylah bang, kita bagi je dia. Trust him. Perkataan saya adalah trust him. Trust anak saya. So lepas tu dia pun suka lah. Dalam kereta tu dia main game. Sebab itu je masa yang dia ada. Bila kita sampai ke rumah, nak siap-siap, saya ada program malam tu. Jadi lepas tu saya siapkan makanan apa semua. Saya pun dah siap mandi. Lepas tu saya turun. Saya pun cakap dengan suami saya, okey abang, saya dah siap dah. Lepas tu dia kata, suami saya kata apa? Bagi abang 3 minit.
Abang siap-siap. Saya kata, abang 3 minit tu abang kena mandi. Dia kata, siap-siap mandilah. Belum tentu. Saya macam bertekak dengan suami saya lah. Belum tentu you mandi. Macam tu lah, mandi tak mandi. And then anak saya yang tadi tu, dia kata, Umi, trust him. Umi, trust him. So waktu tu kita sebagai ibu kan, kita ada ego kita, betul tak? Saya ada 2 pilihan. Sama ada saya akan kata, kau jangan masuk campur, boleh tak? Atau saya akan kata, wow, you advise me, I am happy, you are so wise. So nama dia wise kan, so saya selalu kata wise. You are so wise. So saya pilih untuk kata so wise. Very wise. Dan dia cakap apa? Umi, it's not me wise, it is you. Wallahi saya terlupa yang saya kata trust him tu. Lepas tu saya kata, bila Umi sambut tu? Dia kata, tadi masa dalam kereta, masa nak main game tu kan Umi cakap trust him. Baru saya ingat. Jadi tuan-puan, anak kita bukan melihat mendengar apa yang kita cakap. Dia tengok apa yang kita buat. So apa yang kita buat, apa kita punya respon, feedback, ya. Begitu juga, kenapa bapa-bapa tak rapat dengan anak dia, kena tanya mak dia. Mak pernah tak mengadu kelemahan bapa pada anak? Kalau kita dok cerita kelemahan bapa dia sepanjang masa, percayalah, anak-anak susah nak menghormati bapanya. Oh, terima kasih, betul. Betul. Kita panggil dia Muhammad betul. Ya tuan-puan, saya dah cuba dah. Ada satu masa saya kata, ayah macam ni, ayah macam ni, ayah macam ni. So anak-anak saya tiba-tiba dia dengan ayah dia nak marah-marah tau. Macam nak ni sebab perkara yang sensitive point in the family adalah ibu dia. So kalau ibu dia tu nampak macam terzalim, anak-anak semua akan cuba membela ibu dia. Dan ayah akan jadi musuh. So sebab tu saya kata, takkan saya nak macam ni pun keluarga saya kan. Jadi saya pun ceritakan cabaran ayah dia masa kecil dulu. Saya kata, ayah awak begini-begini, sebab tu sikap dia macam ni. Ayah awak begini-begini, kesian dia begini-begini kan. So bila cerita dia kan macam dengar je. And then kemudian tak lama tu memang Allah nak tunjuk. Suami saya dia macam menjenguk ni, dia menjenguk. Dia jenguk, lepas tu anak-anak saya kata, ayah. Tiba-tiba macam dah bertahun-tahun tak jumpa. Padahal baru je tengah hari tadi. Baru je dia mengumpat ayah dia. Tapi bila kita betulkan balik, supaya dia menghormati ayah dia, dia akan jadi very respect. So that is sunnah Nabi. Sunnah Nabi, you cakap benda-benda baik pasal pasangan. Habis tu kita takkan nak memendam rasa. Boleh tuan-puan. Bincang dengan anak-anak pasal mungkin kelemahan suami atau kelemahan kita. Tapi kesimpulannya, ingatkan anak-anak dia mesti tetap perlu menghormati ayah dia. Bagi ruang itu untuk dia lebih memahami ayah dia. Baik, yang ketiga, lakukan segala-galanya dalam rumah yang mana boleh tuan-puan semaksimal yang mungkin secara berjemaah. Solat berjemaah, makan berjemaah, spring cleaning berjemaah, ziarah saudara mara berjemaah. Libatkan mereka. Dan akhir sekali yang keempat, bincangkan isu-isu semasa dalam rumah. Dan fikir macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Contoh, apa yang saya bincangkan dengan anak-anak saya adalah kes di mana lelaki yang membunuh kekasih dia yang hamil tu. Ya. Kan yang toreh perut dia kan. So benda tu saya bincang dalam family. Saya kata, apa agaknya sebab? Jadi kita minta anak-anak kita fikir, apa agaknya sebab? So then kaitkan sebab tu Allah tak membenarkan kita mempunyai hubungan-hubungan yang seperti ini. So then kemudian kita berdoa. Doa supaya Allah lindungi kita dan Allah mudahkan urusan orang-orang seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu 4 perkara yang mungkin boleh membantu kita rukun dan damai. Dalam satu masa yang sama juga, kita perlu fikir ada tahap-tahap tertentu di mana kita perlu lepaskan anak. Jangan kongkong anak-anak.
Anak-anak memang yang waktu kita kongkong tu 7 tahun yang pertama, yes, itu dia belong to us. Tapi bila masuk 7 tahun ke atas, dia dah belong to the society. Dia masuk sekolah aja dia dah jadi hak sekolah. Dia sekolah nak bawa sana, sekolah nak bawa sini, kadang sekolah buat pertandingan, anak kita jugalah kan jadi peserta penyertaan itu, penyertaan ini sebab dia dah jadi hak sekolah. Dan bila dia dah besar nanti dia dah menjadi hak masyarakat. So kita jangan terlalu menuntut banyak. Daripada saya dah cakap dengan suami saya, once anak kita kahwin, kalau kita nak sangat anak ni buat ini, sepatutnya, problem dia berkisar pada perkataan sepatutnya. So bila kita kata sepatutnya, perempuan kita akan hadapi banyak masalah. So saya ada 2 menantu sudah. Dan menantu yang pertama, alhamdulillah, masa dia nak kahwin tu, dia dah siapkan rumah. Menantu yang kedua, dia nak dapat rumah tu susah, jadi saya kata tak apa, you tinggal dekat rumah Umi, tetapi jangan harap Umi masakkan untuk awak. Dan saya tidak akan mengharap awak, satu keluarga ni, sepasang suami isteri ni memasakkan ataupun menyediakan apa-apa untuk Umi. So kita berada dalam satu rumah tapi kita bebas dengan urusan masing-masing. Set Umi, memanglah set. Tapi pagi-pagi bila dia buat sarapan tu, dia adalah juga sediakan untuk kita. Dan saya pun kalau beli apa-apa nasi lemak ke pagi, belikan jugalah untuk dia. So jadi kita tidak mengharapkan. Bila ada pengharapan, bila ada sepatutnya, kita demand kita itu lebih. So as long as dia tidak berlaku maksiat kepada Allah dan dia boleh melayari rumah tangga dia mengikut sunnah Nabi, so ahlan wa sahlan kan. So jadi kita tidak mencari kesukaran lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustazah. Dengan pencerahan yang telah diberikan itu, nampaknya ada 3 ke 4 perkara yang dapat kita jadikan tips untuk sama-sama kita ubah ataupun beranjak kepada yang lebih baik untuk keluarga kita, iaitu pertamanya agenda kita adalah Allah. Mengikut sunnah Rasulullah, melakukan perkara-perkara semuanya berjemaah. Alhamdulillah. Jika saya boleh kongsikan di sini tentang perkataan terima kasih Ustazah. Saya juga ada anak yang meningkat remaja, di mana kalau saya boleh kongsikan di sini dengan anak kawan yang ada anak juga, saya ada anak yang bongsu berumur 7 tahun, yang anak kedua berumur 12 tahun, yang first tu umur 15 tahun. Maaf, 14 tahun, anak yang kedua. Pada satu hari, anak saya yang kecil, dia tunjuk saya, ibu tengoklah ni, apa yang Khadijah buat ni. Lepas tu saya kata, ya Allah, pandai Khadijah, bagusnya. Lepas tu, anak yang kakak tu sekali dengan dia, berdua, datang kat saya. Umur antara yang bongsu dengan yang berdua tu 6-7 tahun. Jadi banyak beza. Pada kita, anak kita yang dah remaja ni, awak dah besar, awak faham, awak tahu tanggungjawab, awak tahu bila ibu bagi duit, maksud ibu sayang, awak perlu apa, saya ibu bagi. Kita ingat benda tu cukup. Okay. Bila saya kata dengan anak kecil saya ni, alhamdulillah, pandai ni Khadijah. Siapa ajar? Saya pun belum anak saya tu. Pandainya, biasa kita dengan anak kecil. Tiba-tiba dia kata, Khadijah kata, kakak yang ajar. Entah kenapa, tiba-tiba masa tu selalu saya tak buat. Hari itu Allah nak tunjuk. Saya kata, kakak yang ajar. Saya tarik tangan anak saya yang umur 14 tahun ni, saya peluk dia juga. Terima kasih kakak, ajar adik, pandai adik. Semua tu Allah susun. Tuan-tuan puan tahu apa anak saya yang kedua tu bisikkan kat saya yang umur 14 tahun itu, Aisyah. Dia kata, ibu nasib baik ibu peluk Aisyah. Aisyah tunggu ibu peluk Aisyah. Allahu Akbar. Nampak tak? Saya tak perasan benda tu. Saya tak perasan. Saya tak buat pun sebelum ni. Tapi bila alhamdulillah anak saya dia ekspresif. Dia tak suka, dia kata dia tak suka. Jadi saya Allah. Sejak itu saya belajar. Banyak benda kita belajar dengan anak kita. Anak saya pun bukanlah besar sangat. Tapi perkara-perkara itu rupanya terima kasih kita dan peluk sangat penting bagi dia. Jadi saya belajar, saya sangat belajar. Alhamdulillah hari ini juga saya kongsi. Ustazah kongsi macam-macam perkara kita
kita boleh bawa bekal lah untuk mendepani anak-anak kita nanti insya-Allah. Saya mengalu-alukan sebenarnya kehadiran yang berbahagia Datuk Hasanuddin bin Muhammad Yunus yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Terima kasih untuk juga yang berusaha Dr. Nur Azam bin Muhammad Ali, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Hukuman. Terima kasih Dr. Sudi bersama kami. Dan saya elok kiranya saya teruskan Ustaz, minta maaf Ustaz, untuk soalan yang seterusnya. Betul. Sekejap, saya kena buka buku hikmat saya ni kejap. Okey. Baik. Ustaz Syed, Yes, saya. dalam usaha generasi muda hari ini merancang mengimpikan keluarga misali yang kita sebut-sebut ya Ustaz Syed, untuk zaman ini pastinya banyak cabaran ya. Mohon Ustaz jelaskan apakah cabaran masa kini yang terpaksa dihadapi oleh golongan muda untuk melahirkan keluarga bahagia, dan macam mana pula cara untuk memelihara dan mempertahankan kebahagiaan keluarga itu hingga ke syurga Ustaz? Silakan. Masih Puan Fairuz, Saudara Isfadiah, Tuan Hasan Nudin, seluruh sahabat-sahabat sekalian. Saya ringkas je lah sebab kita punya hujung dah mula lapar kata orang Perak. Saya nak nyanyi tu lagu boleh tak? Tapi sebenarnya anak buah saya dah train saya banyak dekat pejabat tadi. Bos nyanyi macam ni. Ni tak tahu jadi yang gelap pula kat atas. Oh, lebih tu. Lembutmu tak bererti, kau mudah dijual beli, kau mampu menyaingi lelaki dalam berbakti. Lembutmu kan hiasan, bukan jua kebanggaan, tapi kau sayap kiri pada suami yang sejati. Di sebalik bersih wajahmu, di sebalik tabir dirimu, ada rahsia agung tersembunyi dalam diri. Itulah sekeping hati yang takut pada ilahi, berpegang pada janji, mengabdikan diri. Sambunglah. Aduhai putriku sayang. Kita sambungnya. Saya nak cerita bab cabaran utama ni bagi seorang suami. Tahu apa dia? Isteri sebenarnya. Suami ni, macam kata Ustaz Isfadiah, saya setuju sangat. Dia kalau berkomunikasi dengan kawan-kawan dia kalau makan kan, hang ni masak macam mana ni? Tak ada garam apa pun tak ada. Kalau macam ni buat aku minum makan nasi dengan ayam je. Tapi kalau dengan isi pun tak, dia kata. Sedap tak abang? Sedap ya Allah. Sedap. Cuma kalau bubur garam sikit lagi sedap. Itu bahasa suami isteri. Kalau tengok asam garam rumah tangga kan yang dikarang oleh siapa tu nama lupa saya. Ada 3 jilid. Baca tu sebenarnya dalam, betul saya setuju, saya sebut berkenaan dengan isteri-isteri Nabi berkecil hati, pasal harta rampasan, pasal giliran, kenapa sana lebih, semua memang ada. Nabi berhadapan dengan benda tu. Kalau tak nak benda ni, bagi yang tak kahwin kat atas tu, jangan kahwin. Itu je lah. Contohnya Ustaz Rosdi kan, tuan pasal kahwin dua kan. Kalau jumpa kawan-kawan yang kahwin dua, saya ni di antara orang yang kena hasut selalu kahwin dua lah, imam kena kahwin dua. Apa dah imam? Dia cerita gitu kan. Dia cerita yang manis je Ustazah. Ya. Yang tak manis dia tak cerita. Kena baling poyok. Kan tidur kat luar. Selalu pergi masjid. Buka pintu awal pada siap. Tapi bukan suami Ustazah lah. Tapi cabaran, minta maaf saya. Tapi cabaran utama bagi suami adalah isteri sebenarnya. Saya nyanyi lagu ni tadi, lagu Hijaz ni. Baru dengar tadi dalam radio IQ. Lagu ni sesuai bawa. Tapi suara seorang ngaji rupa ni lah. Dia kata, lembutmu tak bererti. Ya, kau mudah dijual beli. Isteri ni lembut, tapi dia bukan mudah untuk diperkotak-katikkan.
Tengok Syed Azril buat Kak Alia macam mana. Contoh. Saya tengok dia punya trailer je. Saya tak ada ni pun. Tengok contoh. Ada sepaknya. Memang saya akui lah. Saya memang tengok cerita tu sampai sekarang saya ikut. Sebab apa saya tengok? Ustaz layan cerita ni. Saya bukan cerita bab cinta-cinta ni. Masa dekat tengah-tengah episod Sayang Abang tu saya tak ada gemar dah. Saya nak tengok apa ending cerita ni. Memalukan keturunan saya. Memalukan. Saya Azril. Saya anak kelima ni, insyaAllah doakan. Saya tanya anak-anak saya. Esok dapat adik nak bubuh nama apa? Walid bubuh saya Adam Azril. Oh Allah, anak saya suruh bubuh nama saya Adam Azril. Kalau perempuan bubuh Sharifah Azril. Anak sulung saya kata, Walid bubuh saya Abbas je lah. Tu saya Abbas. Bapak dia kan. Jadi sebenarnya isteri ni dia lembut dan dia ada pendirian dia. Dia tak boleh diperkotak-katikkan. Itu sebab saya tak tahulah, sebab saya bukan perempuan, tapi isteri ni kalau disakiti, lama-kelamaan hatinya tertutup, dia susah nak berbaik dengan suami. Asalnya bermula dari suami juga yang tidak baik dengan isteri. Tapi itulah cabaran bagi suami. Sebab isteri ni dia memang sifatnya begitu. Imam tak imam. Balik kena melete juga. Abang ni, satu kalau kunci hilang, saya kunci selalu letak mata Ustazah. Tu betul lah. Umi selalu sebut kan, mana kunci kereta. Itulah Walid, dah sebut, dah letak di sini, suka letak mata. Saya diam lah. Bila saya kata, mana kunci? Anak saya pula, Walid ni Umi dah sebut, dah letak. Dekat sini. Kena balik. Tapi bila isi sebut gitu, so kita kena sabar. Ini cabaran utama kita. Sebab apa saya nak sebut cabaran utama? Nanti cara menanganinya kita akan lihat di akhirnya. Sebab kita, pertama sekali suami ni, dia kena menyayangi isteri, kena bersabar dengan tingkah laku isteri. Itu cabaran yang utama lah. Baik, saya nak pergi, kita tak boleh lama-lama. Ringkasnya, cara menanganinya adalah kita kena banyak ilmu. Bagaimana kita nak menerajui rumah tangga kita sampai mati sebenarnya. Til jannah, porah til jannah. Dekat dah berusia bergaduh. Banyak kes bergaduh. Kalau ikutkan minggu ni insya-Allah khutbah Jumaat pasal perceraian. Kita buat minggu ni. Jangan tak semain mak pula. Ya. Yang ibu-ibu pun boleh buka nanti khutbah Jumaat, buka khutbah Jumaat negeri Perak, boleh buka tengok. Negeri Perak pun ada. Tanya suami. Khutbah hari ni. Tanya suami khutbah hari ni. Abang ingat khutbah hari ni best. Tolong balik share dengan kami. Tapi kalau nak dengar radio live, Perak FM pun boleh. Perak FM pun ada siarkan khutbah live. Tengah hari tu sambil-sambil kerja tu buka khutbah. Ni saya minta tolong dengar khutbah. Baik, sebenarnya bila suami isteri ni baik, cara nak menanganinya, bila baik, kita pupukkan ilmu-ilmu dalam rumah tangga, bincang suami isteri. Ini cara nak menangani rumah tangga supaya rumah tangga kita jadi bahagia. Saya nampak yang itulah. Tak usahlah nak cerita pasal, sebab apa? Sebab gadget. Bagi anak main gadget apa semua tu, dia bergantung pada ibu dan ayah juga, kita juga. Saya ambil hadis yang tadi tu, fa inna abawahi yuhawidani wa yumajjisani wa yunassirani. Ustazah pada sebut cerminan, ibu ayah cerminan pada anak-anak. So, yang ini menjadi punca utama bahagia dan tak bahagianya keluarga kita sebenarnya. Ini berpunca pada suami dan isteri. Pada ibu dan ayah. Itu punca utama. Tambah di usia muda. Sebab apa saya kata usia muda? Macam apa ni Ustazah, Kak Fairul sebut, saya panggil Kak Mesra. Apa tu punca utamanya? Memang antaranya adalah muda, bila dah kahwin, rasa nak muda sampai bila-bila. Budaya melepak, saya ada kes yang budaya melepak dengan kawan-kawan sampai pukul 3 pagi. Udah-udahlah tu, bila dah akad nikah tu, tak boleh balik dah. Diorang kata, tak ada lesen besar dah. Tidak. Lepas isyak, mana tu? Baliklah. Kenapa balik? Dah tarik lesen, tak boleh balik lewat. Betul. Kita tempat kerja dengan kawan, minum dengan kawan. Dah habis isyak pun nak minum. Sekali boleh lah. Tapi sampai balik pukul 2-3 pagi. Ini bukan sifat seorang ayah dan seorang suami.
Setuju tak? Yang ni perempuan setuju. Lelaki tak setuju. Betul tak? Tak betul tiba-tiba jawab. Bukan boleh melepak-lepak, tapi tak sesuai. Sebab bila kita dah kahwin, kita kena ingat tanggungjawab kita terhadap isteri dan anak-anak. Makan sedap KFC dengan kawan. Balik rumah, kotak KFC letak dalam kereta. Ayah makan apa ayah? Ada kotak KFC. Oh malam tadi, ayah tak beli kat saya sikit ke? Oh, tak malu ke? Dia cerita bab nafkah kan. Kita lebih mudah bagi belanja kawan-kawan kita sampai beratus ringgit. Tapi dengan isteri, roti canai sekeping pun tak boleh nak beli. Betul tak? Betul juga. Baik, saya nasihat. Saya cerita bab ini tapi nak cerita supaya kita sebagai suami yang ada 58 orang campur 4 orang, 62 orang ni. Tadi 58 orang tadi, kira. Dicampur 4 orang dan 62 orang. Supaya kita menjadi ar-rijalu qawwam. Itu sebenarnya. Endingnya ar-rijalu qawwam, suami yang bertanggungjawab, ayah yang bertanggungjawab. Bila suami pergi kursus, isteri tanya, bang berapa hari bang? 2 hari. Kenapa tak 5 hari bang? Oh, ini maksudnya isteri tak suka kita lah. Ayah nak pergi mana? Ayah nak pergi kursus. Ayah kursus. Ada. Ayah pergi kursus ke? Ayah janganlah, ni cerita anak saya masa sebelum segi umrah bulan 2, bulan 3 itu, saya kena kursus mengejut dekat Kelantan. Pada minggu tu saat-saat akhir bersama dengan keluarga lah. Malam tu bos saya, petang tu bos tanya, saya tak pergi kursus kat Kelantan ke? Persidangan imam-imam, pegawai-pegawai dekat Kelantan. Allah bos, tak pergi kok bos. Tapi kita faham bahasa bos. Dia hantar tu semua suruh pergi. Tapi tak pergi ke? Sebenarnya cakap dia lah, saya pergilah. Dia tak cakap macam tu. Tak pergi ke kursus ni. Tak ada wakil. Allah bos saya. Tak adalah Allah bos, kita faham makna tu. Saya kata kat isteri saya dengan anak-anak, malam tu saya kena siap. Besok pagi saya kena pergi. Anak saya kata, Walid lagi umrah kan? Lagi seminggu. Kan seronok kalau Walid duduk rumah dengan kami, makan-makan, baring-baring. Saya sebab anak cakap begitu. Itu tandanya saya qawwam lah tu. Maksudnya anak rasa tak ada kita di rumah ni dia menghargai. Itu berjaya sebagai seorang ayah. Ayah nak pergi mancing ayah. Tak usah nak mancing, ayah ni asyik mancing. Tak, kita boleh hobi-hobi kita ni, tapi jangan terlalu kerap sampai kita abaikan anak-anak. Baik, ini apa endingnya? Macam Ustazah sebut tadi, kadang-kadang mak ayah tak lepas anak-anak. Sepatutnya apa? Dia tak ada bersama dengan anak-anak ketika anak-anak muda. Anak-anak kecil. Dia tak belai anak-anak. So punca utamanya adalah ibu dan ayah mereka kurang ilmu. Kena belajar ilmu agama, mantapkan ilmu agama supaya didik agama dengan ilmu agama. Ilmu komunikasi suami dan isteri. Bercakap depan anak-anak, kena bahasa yang baik. Bergaduh dalam bilik, jangan bergaduh depan anak-anak. Ini yang kita pamerkan, yang boleh menyebabkan keluarga kita ni ada sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semuanya tertakluk kepada ar-rijalu qawwam, suami yang bertanggungjawab, ayah yang bertanggungjawab. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penerangan tadi. Ternyata Ustaz telah dibuktikan Ustaz memang ar-rijalu. Alhamdulillah. Yang kedua Ustaz, kenyataan di sini sedap Ustaz. Alhamdulillah. Seorang mengaji sedap. Mengaji pun sedap. Alhamdulillah. Sekejap, saya tertinggal. Ya. Sebenarnya isteri dia pelengkap suami. Itu kena ingat. Sikit-sikit saya lupa nak sebut. Sebab apa dalam ni saya akan mampu menyaingi lelaki dalam berbakti. Memang betul. Perempuan ni kalau dalam ni perempuan kadang tak boleh sebut pula sebab sebelah saya Ustaz Fadiah pula kan. Nak cerita kadang suami isteri boleh ke depan sikit. Macam ada seorang penceramah selebriti yang dapat datuk. Suami tak dapat datuk, habis suami panggil datin lah. Sebab suami isteri dah dapat datuk. Ada sebagai anugerah Allah bagi ke depan. Tapi kena ingat, macam mana pun Nabi kata, kalau ada lelaki yang aku suruh, kalau ada manusia yang Allah perintahkan supaya sujud di kakinya, aku akan perintah isteri sujud di kaki suami. Itu kena ingat tu, martabat kita sebagai isteri jatuh rendah sikit walaupun kita lebih hebat pada suami. Kemudian lembutmu bukan hiasan, bukan jua kebanggaan, tapi kau sayap kiri pada suami yang sejati. Maksudnya suami memang harap kepada isteri yang selalu menegur kesilapan dia. Tegur tu dengan cara baik, abang,
Yang begini bang, yang macam itu cara tegur. Tak faham orang tua ni. Wallahu a'lam dah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas sambungan tu tadi. Memang perlu, itu pelengkap sebenarnya Ustaz. Ya. Okey, Alhamdulillah, nampaknya masa sangat mencemburui kita. Sebenarnya ada lagi soalan-soalan sebenarnya patut terbuka Q&A hari ini. Tapi saya rasa dengan kemantapan kejituan, kalau solid ulasan yang telah diberikan oleh kedua-dua panelis kita, saya rasa puas dah. Saya sebagai ibu, sebagai isteri, saya rasa macam lega, Alhamdulillah. Tapi moga di masa mendatang dapat lagi kita berkumpul untuk sama-sama kita membincangkan isu-isu kekeluargaan ni, InsyaAllah. atau mungkin juga kita boleh bincangkan isu-isu yang lain yang boleh kita kongsikan bersama demi untuk kita memperbaiki diri menjadi insan yang sentiasa mahukan perubahan ke arah kebaikan demi mengecap syurga Firdausnya. Pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada panelis-panelis hebat yang sudi bersama-sama berkongsi cerita, peserta-peserta sejagat yang sudi menadah telinga, petugas-petugas semangat yang pantas menggalas tugas. Kepada pihak RTM kami ucapkan terima kasih atas kesudian bersama Ustaz, kita bagi kat siapa? RTM Kita bagi kat pada hari siapa? ini. Semoga usaha kita ini adalah dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum berpisah, saya mau dulu sebelum berpisah. Keluarga mawadah, keluarga misali, peranan ayah ibu sejati. Keluarga mawadah, keluarga misali, doakan yang indah-indah pasti menjadi. Keluarga mawadah, keluarga misali, jika ibu ayah tak indah, anak-anak lagi tak peduli. Keluarga mawadah, keluarga misali, apa-apa pun bersama diredah, walau lautan api. Keluarga mawadah, keluarga misali, tangan ditadah, doa dituturi. Keluarga mawadah, keluarga misali, sama-sama kita berubah, sama-sama kita menuju syurga Firdaus yang kekal abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada